Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Suhaini Hussein, Lok La Lisa ta sahabat mulia Allah sekalian, Hafiz Mus Din Ramli, Mariamah Harun, Mastura Ahmad, semua yang hadir pada pagi ni ya. Anda nak bacakan untuk antum semua kitab daripada karangan Waliullah Al-Imam Abdul Qadir Jilani. Pernah dengar tak nama beliau? Tak ya? Abdul Qadir Jilani, seorang ulama keturunan Rasulullah SAW daripada Fatimah radhiyallahu anha, daripada Sayyidina Ali dan Fatimah, seorang wali Allah yang mutawatir kisah karamah yang Allah kurniakan kepada beliau ya. Saya pernah ceritakan daripada kitab ini sebelum ni. Jadi pada kali ini saya bacakan sekali lagi. Bagi mereka yang belum mengenali Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau adalah Imam Kabir, seorang wali Allah, Syekhul Islam Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Jilani. Nasab beliau sampai kepada Al-Hasan bin Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa radhu'an. Dan nasab ibunya pula sampai kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Talib. Kerana keturunan Ashraf ni, Syarifah ni, mereka kebanyakannya berkahwin sesama saudara mara mereka Maka keturunan Abdul Qadir Jilani, ulama yang mulia daripada keturunan yang mulia Rasulullah SAW ini, kedua ayah ibunya, datuk nenek moyangnya mempunyai kaitan dengan Hasan dan juga Husain radhiyallahu anhuma, putera kepada Fatimah radhiyallahu anha. Beliau lahir pada tahun 470 Hijrah, zaman yang menyaksikan kelahiran ramai para ulama lain seperti Imam Ghazali, contohnya Ibn Aqil, contohnya juga yang lahir pada Nizam Zamakhsyari. Ini antara merupakan ulama-ulama besar dalam bidang masing-masing ya. Zalzuli Zawiyah, ya ahlan wa sahlan. Ismail Muhammad, Faizal Ali, Hafiz Mus, ya. Kau pun ada, Azizun Hasan, Hayati Ishaq, dengan cerita tentang beliau ya. Syekh Abdul Qadir Jilani mengalami pertumbuhan yang mulia dalam keluarga yang penuh dengan zuhud, kemuliaan, kebaikan. Beliau memiliki ayah dan ibu yang salih. Beliau memiliki kemuliaan, cahaya kewalian dan tanda-tanda hidayah yang muncul sejak beliau dilahirkan pada zaman kanak-kanak lagi. Ibu beliau memberikan komentar, setelah saya melahirkan anak saya Abdul Qadir ini, dia tidak mahu menyusu pada saya pada siang hari bulan Ramadan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walaupun masih bayi lagi, tapi beliau tidak mahu menyusu sepanjang bulan Ramadan. Ini bayi ni Umar Ali Abdul Malik Al-Sidah Muhammad. Ini merupakan wali Allah yang terkemuka ya. Satu hari dikisahkan bahawa ni cerita-cerita tentang karamah yang beliau nikmati ni merupakan mutawatir, maknanya ramai para ulama yang mulia Raja Muazzam. Baik. Satu hari Imam yang mulia ni telah pun keluar untuk menuntut ilmu ke Baghdad. Setelah melalui Hamzan, satu tempat untuk menonton, beliau lahir dekat Tabristan. Tabristan ni daerah dalam Uzbekistan, sepadan dengan Iran macam itulah beliau ni lahir di kawasan tersebut. Baik. Dalam perjalanan beliau menemui ramai perompak, sekitar 60 orang bilangannya. Salah seorang mereka bertanya, "Apa yang kau bawa?" Saya jawab, "Saya membawa wang sebanyak 40 dinar." Dia bertanya lagi, "Di mana kau sembunyikan wang itu?" Saya menjawab, "Dalam jahitan baju di bawah ketiak aku." Perompak itu menyangka bahawa aku sedang bergurau, dia pun meninggalkan aku. Begitulah seterusnya, masing-masing mereka menanyaiku. Bayangkan kalau kita kata pada perompak tu, ni bawah ketiak ni ada duit, tak nampak pun. Tapi Imam Abdul Qadir Jilani ni, ibu dia telah bungkuskan ataupun telah jahitkan duit itu di bawah ketiaknya sebagai tak cicil lah, macam kita bagi pada anak-anak kita lah tuan-tuan ya. Duit kalau habis ni kat sini ada, nak pergi balik asrama sebagai contohnya, kita ajar dia bagaimana menyimpan duit supaya mungkin tak terambil orang lain dan sebagainya. Baik. Dia bercakap benar. Akhirnya perompak itu datang untuk menyuruh aku mengoyakkan di bahagian bawah ketiakku. Dia menemui 40 dinar itu dalamnya. Dia bertanya kepadaku, "Apa yang membuat kau berkata jujur pada kami?" Maka Abdul Qadir Jilani menjawab, "Sungguhnya ibuku pesan kepadaku agar saya jujur, dan aku tidak pernah berbohong sejak dia mengajar kepadaku kewajipan berlaku benar itu. Aku belum pernah berbohong sama sekali." Lalu menangislah pemimpin perompak itu dan berkata, "Kamu sahaja tidak pernah mengkhianati janji ibumu, sedangkan kami setiap hari dalam setahun mengkhianati janji bagi Tuhan kami.
kemudian perompak itu pun bertaubat. Ya, maka pemimpin perompak itu bertaubat, diikuti oleh perompak-perompak yang merupakan pengikut-pengikutnya. Akhirnya semua mereka ini menjadi orang saleh. Ya Allah, ya Tuhan. Orang saleh ni di mana saja dia pergi, dia ibarat tanah yang subur, pokok yang buahkan hasil. Cikgu Ruhaya, macam Imam Abdul Qadir Jilani ni, yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama, bagaimana mutawatir kisah tentang karamah yang ada pada beliau. Banyak tahu, ya. Baik. Banyak sekali pujian terhadap beliau, ya. Baik. Antara yang menuliskan tentang kelebihan daripada beliau ialah Syamsuddin, Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Beliau menulis dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala, mengatakan Al-Jilani adalah seorang syekh, imam, alim, zuhud, arif, menjadi syekhul Islam, menjadi ilmunya para wali, dan juga menghidupkan ilmu agama. Baik. Berkata pula Izzuddin bin Abdul Salam terhadapnya, belum pernah ada karamah seorang pun yang mutawatir kecuali daripada Syekh Abdul Qadir, kerana sungguhnya karamah beliau telah diriwayatkan secara mutawatir. Ini kata Izzuddin bin Abdul Salam, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, terhadap Abdul Qadir Jilani. Dengar pula kata Ibn Taymiyah terhadap Imam Abdul Qadir Jilani. Beliau mengatakan bahawa Syekh Abdul Qadir, semoga Allah menyucikan jiwanya, telah berkata, dan beliau mengutip pendapat daripada kitab Futhul Ghaib, mengatakan bahawa Ibn Taymiyah menceritakan kitab Al-Istiqamah, beliau mengatakan dari Syekh Ali bin Idris, sungguhnya dia pernah bertanya kepada Qutbul Arifin, iaitu Muhammad Abdul Qadir bin Abdullah Jilani. Dia berkata, wahai junjunganku, apakah Allah punya wali di atas selain akidah Ahmad bin Hanbal? Maknanya Ibn Taymiyah memuji kedudukan Abdul Qadir Jilani. Baik. Jadi pengiktirafan para ulama ini, berkata Ibnu As-Sam'ani, Abdul Qadir Jilani merupakan imam para penganut mazhab Hanbali dan menjadi syekh kepada mereka pada zaman beliau, seorang yang faqih dan salih, yang banyak kebaikannya. Ini adalah merupakan cerita tentang kelebihan yang ada pada Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi beliau menulis buku ni merupakan nasihat-nasihat yang disampaikan dalam bulan Ramadan. Saya nak baca sikit saja pada hari ini, iaitu dalam bab menyatakan kewajipan kita untuk bertaubat. Kita dah mengenali beliau, bagaimana banyak karamah yang membuktikan tentang kedudukannya. Saya nak baca kepada tuan-tuan, karamah-karamah beliau ni ada banyak. Tapi tak mampu, saya baca terus pada topik yang diceritakan, yang beliau tuliskan. Abdul Qadir Jilani pernah menyampaikan sebuah hadis Nabi pada hari Ahad pagi 10 Syawal. Ni bulan Syawal, kira beliau sampaikan, man futiha lahu babun min al-khairi falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaq anhu. Siapa yang dibukakan baginya pintu kebaikan, hendaklah segera mendatanginya, kerana dia tidak tahu bilakah pintu itu akan tertutup baginya. Aiman Hakim, sahabat dimuliakan Allah sekalian, Allah semua. Amir Hamzah ni kita cerita tentang karamah para wali Allah SWT. Syed Syamil, Lady Abbas, Amir Hamzah, Fadhil Jimat, Allah semua. Nur Nazira Safian, hendaklah engkau bersegera dalam mencari keuntungan dari Allah SWT berikan kepadamu. Selagi masih ada kesempatan, banyakkan melakukan amal saleh. Selagi pintu masih terbuka untukmu, segera untuk memasuki pintu taubat. Selagi kesempatan itu terbuka untukmu, gunakanlah waktu dan kesempatan yang kau miliki untuk bergaul dengan orang saleh. Bangunlah kembali perkara-perkara yang telah kau rosakkan. Sucikan perkara yang telah kau lumuri dengan najis. Kembalikanlah apa yang kau telah ambil. Baikilah apa yang pernah kau robohkan. Bersihkan apa yang kau kotori. Kembalilah kepada Tuhanmu, dan setelah kau pergi dan lari darinya, la malja minallahi illa ilaihi. Kita yang hidup ni tuan-tuan, kita sering lari daripada Allah SWT, meninggalkan perintahnya, lalai, ikut hawa nafsu, melakukan perkara-perkara maksiat. Tapi ada tak tempat lain untuk kita lari melainkan kepada Allah juga? Seumpama seorang anak, Jaafar Siddiq, Nur Fazila, sebagai cikgu Puan Kamisa di Singapura, seumpama seorang anak yang waktu pagi bersisih faham dengan ibunya, maka ibu dicubit budak kecil ni, dia pun lari keluar dari rumah, mengajuk dia bercari kawan-kawannya. Maka dia pagi tu sampai tengah hari makan ke kawan, makanlah buah-buah dan hutan ke benda ke. Ini cerita budak kat kampung lah. Menjelang petang pergi menumpang rumah kawan, makan minum petang, makan biskut ke.
dah pukul 6, 7, nak dekat maghrib, mana dia nak pergi? Nak tidur dalam hutan, nak tidur sama kawan, malu dia. Balik dia semula, walaupun dia tahu ibu dia marah dia. Ni zaman dulu tak ada telefon lah. Sekarang anak kita ke mana kerja, kita telefon kan. Anak ni pun duduk kat pintu dapur, keruk pintu tu. Sampai ibunya dengar, ayah apa bunyi lah, kucing ke apa ni. Ibu pun pergi buka pintu. Lah engkau nak, ya Allah, satu hari kau tak balik, mak masak macam-macam kau. Mak peluk cium, padahal pagi tadi melakukan kesalahan dengan mak. Maka itulah perumpamaan manusia. Dia melakukan silap pada Allah, tapi tak ada tempat untuk lari melainkan kepada Allah juga. Tak boleh nak bayar hutang, sakit, kereta nak ditarik, macam-macam ujian tuan-tuan di luar sana. Maka Allah lah beri pada kita jalan keluar daripada masalah-masalah yang berlaku sekarang. Tak ada tempat lain untuk mengadu melainkan kepada Allah saja. Itu maksudnya, ya. Baik. Maka kembalikan dirimu kepada Allah SWT. Tidak ada alasan bagimu jika hatimu membara. Tinggalkanlah segala sesuatu dengan supaya engkau kembali kepada Allah SWT. Janganlah engkau malas, wahai gulam. Ni saya dah sebut pada tuan-tuan. Istilah digunakan oleh Abdul Qadir Jailani, ya, Anwar Zainul, Zuharia Kadir, Sauda, iaitu gulam. Liza Safari. Gulam ni berarti apa? Wahai hamba yang hina, seorang budak yang hina. Datuk Syakab, ya. Cinta Allah. Jadi dalam konteks ini, kata Imam Abdul Qadir Jailani, janganlah engkau malas, wahai gulam, agar engkau tidak menyesal jika engkau murah dalam beramal dunia dan akhirat. Engkau akan mendapatkan al-haq azza wa jal. Maknanya murah ni bersungguh-sungguh dalam beramal lah. Murah tu maknanya senang untuk dapat, ya. Siti Mariani bersungguh-sungguh. Abu Muhammad Al-Ajami rahmatullah alaihi berdoa, ya Allah, jadikan kami orang yang baik. Sebenarnya maksud dia adalah, ya Allah, jadikan aku orang yang baik. Tapi lidahnya tidak dapat untuk mengucapkan. Orang yang dapat merasakan tentu akan mengetahuinya. Mereka bergaul dengan makhluk secara baik, menjaga batas-batas agama dan mencari ridhanya. Terdapat kebaikan dalamnya, terdapat tanda-tanda diterimanya atau ditolaknya amalan bagi orang yang bersih dan terpilih. Pasanglah jaring-jaring doa, wahai ulam. Berlarilah menuju kepada ridhanya. Jangan kau berdoa dengan lidahmu padahal hatimu menentang. Pada hari kiamat, orang akan teringat apa yang dilakukan di dunia, baik amal salihnya ataupun amal buruknya. Tak ada gunanya penyesalan di sana. Zikir di sana pun tidak akan berguna. Amal buatan yang ada gunanya lakukan sebelum mati. Kerana Nabi pernah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah, wa man zara'a khairan hasada ghibtatan, wa man zara'a syaran hasada nadamatan. Dunia itu merupakan ladang akhirat. Barang siapa menanam kebaikan akan melihat apa yang diinginkan. Barang siapa menanam keburukan akan dapat penyesalan. Dalam hidup ini, jadikanlah kerja kita, amalan kita, Syed Baju Hijau, Umi Zuraidah, jadikan amalan kita, niat kita biarlah kerana Allah. Usahakan sedaya upaya kita untuk mentaati perintah Allah, walaupun kadang-kadang ada kegelinciran berlaku, kelalaian, kesilapan. Kerana kita manusia, kita memang tidak sunyi daripada dosa. Kita ni bukannya maksum. Yang maksum hanya para Nabi, para Rasul sahaja. Jadi jangan penat untuk beramal. Jangan rasa jemu, lesu, malas, lelah. Tak mahu ada perasaan macam tu. Setiap kali kita rasa lemah, baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Saudara Bilal, Mariani Marwan, Muhammad Syakir, ni maksud dia, Engkau boleh tersentak dan tersedar ketika datang kebaikan kepadamu, akan tapi kesedaranmu pada waktu itu sudah tidak berguna. Ya Allah, sedarkanlah kami dari kelalaian dan kebodohan. Sa'ali berkata, An-nasu niyamun fa idza ma tuntabahu. Manusia itu semuanya tidur. Tidur maknanya lalai lah, alpa, leka, banyak buat maksiat. Bila mereka mati baru mereka sedar, Allah dah mati rupanya. Sedar-sedar dah ada dalam liang lahat. Maka pada waktu itu tak ada guna dah amalan yang kita nak lakukan. Dah tak ada masa, tak boleh nak sembahyang, tak ada apa dah. Tak ada peluang melakukan amal salih lagi lepas kematian. Maka masa hidup ini bersungguh-sungguhlah. Sukat masa dengan betul. Bahagikan masa kita. Ada waktu baca Quran, ada waktu sembahyang sunat duha, ada waktu bekerja, ada waktu nak baca WhatsApp juga daripada kawan-kawan ke Telegram ke apa, nak tengok, nak tahu apa tu date, apa benda, perkara-perkara yang dihantar dari adik perlu tahu. Tapi bahagikanlah masa, jangan kita lalai. Bila habis masa yang telah kita peruntukkan tu, maka lakukanlah perkara yang berikutnya. Sungguhnya perkara kelalaian itu menghalangmu daripada datang ke hadirat Allah di kemah zikrullah. Bagi orang ahli makrifat, zikrullah telah melupakannya dari perkara yang lain. Seronok dia tuan-tuan, kerana dia tak disibukkan macam kita. Ada media sosial lah, ada gitu beginilah, tengok baju raya lah, nak tengok barang-barang nak beli kat market online, shopping online lah, macam-macam.
Tapi ahlullah, mereka yang sudah pun dilamun cinta dengan Allah, maka cinta dengan Allah itu mengatasi benda-benda yang lain. Ya, maka tak ada peluang dah untuk dunia itu masuk dalam hatinya. Maka sungguh-sungguh dia melakukan. Kalau dia tinggal zikrullah, tinggal baca Quran, tinggal sembahyang sunat, tahajud dan sebagainya, rasa pada hari itu nilai hidup itu sudah tiada baginya. Inilah kesungguhan orang yang ahlullah, orang ingat Allah. Bagi orang makrifat, zikrullah telah melupakannya dari perkara lain. Jika keadaannya telah seperti itu, maka syurga mendapat tinggalnya. Syurga menjadi pilihannya. Syurga tempat yang tengok bicara orang alim, orang salih macam Abdul Qadir Jailani. IGD dia, saya ada mengendalikan travel untuk melakukan ibadah umrah, haji, dan juga perjalanan ke negara seperti Balkan, Morocco, Turki, Uzbekistan, insyaAllah. Banyak negara boleh lihat dekat Zahazan Travel and Tours. Syuf Hawa Salam, Mutira Mahmud, Nita Aziz, Anwar, semuanya hadir. Suraya Mak Yasin, Ridha Aludin, Yatim Madia Nuddin, Goran, semua sahabat yang hadir pada pagi ini. Orang ini, barakallahu fikum. Hamzah Singa Allah, masya-Allah. Rohani Daud, Baik. Perkara-perkara istimewa ini adalah ridha Allah, takdirnya, dekat dengan hati dengan Allah, munajat padanya, dan terbukalah hijab antara dia dengannya. Inilah orang yang sudah sampai ke makam. Dalam beribadah itu rasa kesenukan, rasa kemanisan. Sekarang ni keadaan dekat Masjid Aqsa tak boleh masuk, mereka nak pergi travel. InsyaAllah syukur di nak boleh musafir dengan kami, ahlan sahalan, boleh, mari Asadi Anwar, Amalina Anwar, semua sahabat yang hadir pada pagi ni, Rohana Maila. Baik, pemilik hati sedemikian dalam khalwatnya, bersama khalwat ni berarti dalam bersendiriannya diri dengan Allah SWT, dia mendapat kenikmatan yang tidak dapat dilukiskan. Tak ada satu pun yang serupa dengannya. Dan dia maha dengar lagi maha melihat. Kalau kita berada bersama dengan orang kita sayang, siapa contohnya? Isteri, suami, mungkin ayah, ibu, mungkin anak-anak, mungkin teman rapat dengan kita, seronok, kita rasa macam kita boleh cerita pada dia, dia pun boleh bantu kita, dia bagi idea pada kita. Bayangkan kalau seorang punya jalinan hubungan dengan Allah SWT yang maha mengetahui, sayang kepada makhluk, cinta dengan mereka, semuanya akan berakhir dengan kematian. Tapi dengan Allah kekal abadi. Itu seorang daripada mereka berkata, kalau tidak waktu malam tidak mahu dia hidup di dunia. Tujuannya untuk menjelaskan keamalina Anwar Basmimi, keindahan waktu malam untuk berdamping dengan Allah Taala. Kerana waktu siang hiruk pikuk bising, banyak kerja. Tapi menjelang waktu malam itu waktu yang paling menggembirakan orang soleh untuk duduk berdampingan dengan Allah SWT. Yazihan Yusuf, ada saya sebut Rohana Abdullah, saudara Abu Bakar Zaza, masalahnya tak ada satu pun yang serupa dengannya. Dia maha dengar lagi maha melihat. Ada pun perkara-perkara dijanjikan itu bagi orang beriman akan memandang wajah Allah SWT. Wujuhu yawma idzin nazira, wujuhu yawma idzin nazira ila rabbiha nazira. Akhirat besok nikmat itu akan disempurnakan lagi dengan melihat Allah SWT. Sungguhnya semua kebaikan datangnya dari Allah, dan semua kejahatan datang dari lain dia. Kebaikan datang jika menghadap wajahnya, dan keburukan datang kerana berpaling darinya. Dengan ni, dan hidup kita lalai, maka musibah akan berlaku pada kita. Kita ingat Allah, hati kita tenang. Walaupun ada ujian-ujian datang, tapi hati kita tenang kerana kita berada bersama dengan Allah SWT, Zat yang maha agung, yang maha mulia, yang urusannya terletak semudah perkataan kun fayakun. Yang mulia Rajuzin Adi Barazak Al-Wasalan Fidaus. Jangan hanya mencari nikmat, tapi carilah pemberi nikmat. Carilah tetangga sebelum mencari rumah. Ni maksud dia tinggi sekali. Kita sibuk mencari nikmat, nak jadi kaya, tapi kita terlupa yang beri kekayaan itulah Allah Ta'ala. Kita nak dapat pasangan, kita lupa yang beri pasangan itulah Allah. Kita nak cari kerja, sibuk kita cari peluang dan sebagainya, baguslah tu, tapi kita terlupa pada yang memberi peluang, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah sifat manusia yang lalai. Si amal lakukan kerana Allah adalah untuknya, si amal yang kau harapkan upahnya adalah untukmu. Beza tahu. Kita lakukan amalan kerana Allah SWT, maka itu adalah untuknya. Mana ikhlasnya kamu dapat. Tapi kalau kamu beramal untuk mencari upahnya, itu hak kamu, setakat itu saja, tak sampai kepada Allah SWT. Setiap kita jadi doktor, ingat
kita merawat orang kerana Allah. Dapat habuan dunia tidaklah dianggap sebagai haram. Tapi kalau kita target kita setiap hari kita fikir dapat duit, ini orang pesakit datang, ini banyak aku boleh dapat wang, maka kita jadi hamba kepada dunia. Kita tidak jadi hamba kepada Allah. Apa saja kerjalah. Kita bawa Grab sebagai contohnya, hantar makanan, fikir ini berapa banyak trip dapat bantu orang tak makan dapat makan. Orang apa saja orang berniaga pun kita dapat bantu menyampaikan makanan mereka. Niat kita mesti kerana Allah untuk bantu manusia, maka kita dapat dua-dua. Tapi kalau niat kita nak collect, nak dapat, nak cari, nak kumpul berapa ribu, Hanan Nizam Ali, minta Aziz, Kamal bin Muhammad, maka itu yang kita dapat. Kadang-kadang tak dapat pun, dapat penat saja. Baik. Manakala engkau beramal kemudian mencari ganti, maka balasannya adalah makhluk. Manakala engkau beramal untuk mencari ridha Allah, maka balasannya kedekatanmu dengannya, memandangnya, dan kau tidak minta ganti atas segala amalmu. Tidak ada artinya dunia akhirat dan apa sahaja selain dia dibandingkan dengan dia. Sebab pagi-pagi kan kita bangun, kompas hidup kita ni kena betul tau. Apa sahaja kerja kita lakukan, doktor baik, engineer, cikgu, pensyarah, doktor gigi, pemandu teksi, penghantar makanan, apa sahaja kerja kita, biarlah niat pagi-pagi tu sematkan, ya Allah, aku nak cari rezeki yang halal, kau bantulah aku pada ini. Supaya dengan rezeki halal tu mudah aku nak melakukan ibadah padamu. Anak isteri aku juga perlu pada kehidupan, aku nak cari rezeki halal, aku buat kerja ini kerana-Mu ya Allah, untuk membahagiakan mereka. Kita betulkan kompas kita setiap hari, GPS kita tu, supaya kita dapat setting dia mencari ridha Allah SWT. Maka apa yang berlaku ni hidup semua menjadi mudah, insya-Allah, kerana kita sedang berurusan dengan Allah yang Maha Kaya. Macamlah kisah kematian Abdullah bin Az-Zubair, Zubair bin Awam. Maka Zubair bin Awam telah pesan kepada anaknya Abdullah bin Zubair, selesaikan hutang ayah. Kalau engkau tak bantu, tak mampu selesaikan hutang ayah, mintalah kepada bos ayah. Siapa pula bos ayah? Yang ni kerja businessman sendiri apa? Jawapan ayahnya, Allah. Mintalah tolong pada Allah. Ya, tak ada kemuliaan lebih tinggi daripada menjadi hamba Allah. Tak ada kerugian yang lebih tinggi daripada menjadi hamba kepada makhluk. Maka manusia itu akan membuli kita, menganiaya kita. Kita minta pada makhluk lagi daripada kita tahu. Tapi kita minta kepada Allah, Allah menjadi dekat dengan kita. Itu bezanya hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Sibukkan diri kita untuk mencari kepada Allah, minta kepada Allah. Memanglah kita bekerja, kita nak naik pangkat, kita isi borang appraisal dan sebagainya, betul. Tapi kita minta kepada Allah untuk memberi peluang pada itu pada kita. Tanpa dibuka hati orang itu yang terlibat oleh Allah, maka kita tak akan dapat peluang itu. Cikgu-cikgu minta ajusasi dan sebagainya. Kita minta kepada manusia memang kena isi borang itu, tapi kita minta kepada Allah supaya kita layak mendapat posisi itu, dan bersama Allah muka pintu hati manusia terlibat untuk beri pada kita peluang itu. Al-Wasallam Hafiz Karim, Barakallahu Fikum. Arba'atun Hamidah, Al-Wasallam Sabirin. Sucikan hati, Rashid, Dilla Abdullah, Syafiq Rahman, Sakinah, semua sahabat yang Rizati. Saya ulang sekali lagi, jangan sibuk mencari nikmat, tapi carilah pemberi nikmat. Sebelum satu benda itu ada, dialah yang ada terlebih dahulu. Dialah Allah, dialah yang mengada yang satu, dan kemudian barulah dia mengadakan peluang-peluang dalam kehidupan kita. Dalam semua keadaan kau wajib mengingati mati, sabar menghadapi ujian, bertawakal kepada Allah. Jika tiga perkara itu engkau miliki, iaitu yang pertama tadi, mengingati mati, sabar menghadapi ujian, dan tawakal kepada Allah, maka kerajaan Allah akan diperuntukkan untukmu. Allah akan beri segala yang diberikan kepada orang saleh sebelum kamu. Al-Wasallam Unair, Muiz Nasir. Jadi bila kompas hidup kita ini, hati kita ditujukan kepada redha Allah, mengingati mati, dan juga bertawakal kepada Allah, maka hidup kita menjadi tenang, lapang, seronok, indah, mulyani. Jika satu perkara itu keluar dari hatimu dan kau berhubungan dengan Tuhanmu dengan tawakal, maka akan ditundukkan untukmu dunia, akan diberi kepadamu segala nikmat akhirat, dan dia akan mendatangimu dari segenap penjuru. Engkau menjadi orang disayangi olehnya. Jika semua pintu telah terkunci, telah tertutup, dalam keadaan kau menjadi hamba Allah SWT, maka semua itu akan dibereskan untukmu. Itu sebab kita melihat orang saleh, walaupun kehidupan mereka ini susah pada penilaian kita, tapi hatinya tetap tabah, ada kekuatan,
Walaupun dia sakit, walaupun anak dia sakit, walaupun hidup dia sempit, tapi kita nampak begitu, tapi hatinya lapang, jiwanya tenang. Dia tahu itu semua bukan ujian daripada Allah. Kalau kita nak membuat satu benda, kita nak menjadikan satu misi, kita nak bagi tanggungjawab pada anak kita yang paling bertanggungjawab kan, yang paling reliable. Walaupun semua kerja akhirnya terpikul di atas bahu dia. Abah ni semua dah basuh kat kita, kerana dia yang paling amanah. Maka begitu juga Allah memberi kasih sayangnya kepada orang yang mampu untuk mengikutnya. Walaupun kita nampak itu satu beban, tapi sebenarnya pada dia satu nikmat. Anak kita yang seorang ni, yang lain tak boleh nak diharap sangat, ni seorang je boleh diharap. Maka semua benda kita suruh dia buat. Ni tolong ingat, ni tolong ingat, ni tolong buat, ni duit tolong bagi. Dia buat, habis semua dia buat. Tengok kan? Maka itu adalah beban untuknya, tapi sebenarnya dia mendapatkan sayang lebih daripada adik-adiknya yang lain, kerana kesungguhannya menjayakan tanggungjawab yang kita berikan. Walillahil mathalul a'la. Maka demikian juga dalam kehidupan, kita melihat orang keliling kita pada kesukarannya, kesempitan hidupnya, tapi sebenarnya itulah hakikat tanda Allah sayang kepada beliau. Baik. Bagi orang yang ikhlas, kerajaan Allah berada dalam hatinya. Kekuasaannya diberi kepada orang tersebut. Walaupun zahirnya kita melihat orang itu tidak ada kelebihan apa-apa pada pandangan kita. Sebelum hatimu sampai kepada Tuhanmu, hendaklah engkau menyembunyikan keadaanmu sampai sempurna. Jika keadaanmu telah sempurna dan telah sampai, maka saat itu engkau tidak mempedulikan apa sahaja. Engkau tentu yang engkau pedulikan adalah rahmatnya, kasih sayangnya, ridhanya. Allah tingginya bahasa ni tuan-tuan. Orang ni kalau punya perhubungan dengan Allah, walau apa sekalipun kesukaran yang kita lihat dalam hidup ni, sebenarnya itu semua adalah pemangkin untuk kasih sayang yang berikut daripada Allah SWT. Di atas prinsip asyadun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling tinggi, ni kopiah beli kat mana? Kopiah ni beli kat Uzbekistan. Itu kami pergi Uzbek. Ni kopiah ulama, kopiah orang Islam di Uzbekistan. Saya tak tahu mana beli. Kat sini tak tahu mana jual. Nanti ikut kami pergi Uzbek lah, jom. Boleh beli banyak-banyak. Boleh jual kat sini. Alhamdulillah ni. Zal Pakcik, Alhamdulillah. Baik. Jadi bagimu manusia hanyalah pohon dan batu. Pujian atau cecaan sama saja. Mereka menerima atau paling, hal itu sama saja. Jika engkau berjalan, jalanmu akan mempengaruhi mereka. Kalau engkau dapat nikmat, nikmat itu akan mempengaruhi mereka. Itulah manusia. Maka janganlah peduli sangat pada apa kata-kata mereka. Tuan-tuan ni, walau apa saja pun berlaku, tapi Allah ada dalam hati. Itu sebab para ulama, para salih ni kan, kita melihat hidup mereka ni macam sempit, tapi sebenarnya mereka dalam keluasan, kerana syurga itu berada dalam hati mereka. Betapa tidak pertautan hubungan dengan Allah menjadikan mereka melihat semuanya adalah tak ada apa-apa nilai. Yang ada adalah kasih sayang Allah, itu jadi keutamaan. Bukan mereka tak peduli tau, tapi kerana hati mereka tu tertambat dengan Allah, maka kasih sayang Allah, limpahan kasih sayang rahmatnya itu menjadikan orang ni hidup dengan serba ridha, qanaah. Dia tak ada banyak travel macam kita pun, pergi sana kemari, pakai kereta besar, rumah besar. Tapi kita pakai ini semua hutang. Kadang-kadang duit pun tak cukup, gaya je lebih. Tapi orang wali-wali Allah ni hidupnya seperti sana kerana syurga telah berada dalam hati mereka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang mulia Raja Uzrain, nanti boleh lihat pada makluman kami bila trip ke Uzbek, ke Mesir, ke Morocco, Spain, ke Turki sebagainya. Baik. Jadilah engkau orang berakal, jangan kau jadi orang yang suka mencela. Jadilah orang yang dapat membimbingmu jika engkau buta. Carilah orang yang dapat membimbingmu jika engkau buta. Cari orang keliling kita. Macam mana kita cari doktor pakar yang boleh merawat satu penyakit berlaku pada kita, maka demikianlah kita kena cari doktor pakar akhirat, alam rohani itu, yang merupakan orang saleh, orang ikhlas. Ada mereka keliling kita untuk cari dan lihat, berpandukan kepada bantuan doa dan juga panduan kompas yang mereka anjurkan kepada kita. Itu dia. Carilah orang yang boleh mengajarimu jika engkau bodoh. Jika semua telah engkau dapatkan, berpeganglah dengannya. Ikuti ucapan dan pendapatnya, minta petunjuk daripadanya. Jika semua telah tercapai, duduklah di sana sebagai sampai terbukti makrifatmu kepadanya. Sebab kita melihat kadang alim ulama' ada macam-macam kategori. Ada yang menjelaskan kepada kita hukum fiqah, ada yang menceritakan kita bab sirah, amazing masing punya kelebihan, kemahiran. Tapi yang lupa cari jalan ke akhirat juga. Wan Zainul, apa khabar?
Kalau salah nama tak nampak entah. Rugaya Sulaiman, barakallahu fikum. Fauzia Salihah, Latifah Hashim, Putri Ayu, Embun, Rahimah Nuraini, Siti Salihah, Azma, Anisha, Azrafiab, semua sahabat yang hadir. Terima kasih, barakallahu fikum. Yang mulia Rajul ini Zulkifli Yatim. Jadi berkadang kat dunia ni ramai orang kisah nak kena pastikan anak-anak dapat pendidikan yang sempurna. Baguslah tu. Nak pastikan anak-anak kita ada takaful kalau berlaku apa-apa. Baguslah tu. Nak pastikan anak kita ada penghidupan, bagi mereka deposit untuk beli kereta, beli rumah. Baguslah tu. Tapi tak ramai yang ambil peduli tentang deposit akhiratnya. Apa peluang anak-anaknya untuk memahami Islam, bagaimana kehidupannya nanti, cabaran yang akan dilalui, apa tali bergantungannya, apa amalannya, adakah qiyamul lailnya boleh dimulakan bila waktunya. Jadi tuan-tuan, benda-benda seperti ini, bicara seperti ini, ada sebahagian daripada kita tak peduli ya. Yang kita peduli ialah makan, pakai, zahir. Kita lupa perkara-perkara bersifat kerohanian. Ini yang bahaya tuan-tuan ni. Jadi jika semua itu telah kau dapatkan, berpeganglah dengannya, ikuti ucapan dan pendapatnya, minta petunjuk untuk mencapainya. Jika semua telah tercapai, duduk di sana sampai terbukti makrifatmu kepadanya. Pada saat itu akan datang kepadamu orang yang memerlukan pedoman. Maka jadilah engkau ni tangga bagi para fuqara dan juga para masakin. Sifat-sifatnya daripada ulama-ulama Islam tuan-tuan. Contohnya kita baca kisah Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Syafi'i, alim ahli sunnah wal jamaah, ketua para ulama ahli sunnah wal jamaah itu Imam Syafi'i. Beliau ni hidupnya ialah berada dan daripada keluarga yang kaya. Tapi Imam Syafi'i hidup sederhana. Bila beliau mengetahui ada anak muridnya yang nak berkahwin, dia bagi jumlah yang banyak kepada anak muridnya itu supaya berkahwinlah. Kau ya, supaya jaga agamamu. Maka para wali Allah ini, mereka tidak kontrol nikmat itu untuk diri mereka sahaja. Mereka akan berusaha untuk menjadikan orang lain turut dikurniakan, dilimpahi dengan nikmat itu, walaupun yang ada padanya tidaklah banyak sangat. Ini maksud ini. Engkau tidak mencari al-haq azza wa jal. Engkau tidak mencari keridhaannya, alangkah malangnya kehidupanmu. Kerana kehidupanmu disebutkan dengan makan pakai, apa yang terdapat di antara dua bibirmu dan apa yang terdapat di bawah pusatmu. Itu saja yang menjadi penting bagi sebahagian manusia, nafsu syahwatnya saja. Tak terfikir bagaimana nak please Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya. Salah satunya, kalau ibaratnya ada kenduri kahwin pun ramai orang tak semayang. Kalau ada pasal malam pun pergi maghrib itu bila dia nak sembahyang maghrib. Sedar-sedar dah pukul 9 berbalik. Ya. Masya-Allah, barakallahu fikum mulia Datin Syarifah Farah alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi kehidupan yang kita lihat pada ini adalah kehidupan yang berpaksikan kepada kebendaan dan lupa kepada akhirat dan lupa pada kompas yang kita perlu gunakan selalu. Sedangkan janji kita dengan Allah itu di alam roh kita tidak penuhi. Inilah masalah sebahagian daripada manusia ya. Engkau tidak mencari Allah SWT. Engkau tak mencari keridhaannya. Yang kau sibukkan adalah urusan duniamu. Dengarlah firman Allah SWT. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang mengkehendaki tempat di sisi Allah, maka Allah bagi padanya dua syurga. Dua syurga. Setengah ulama mengatakan syurga musim panas, syurga musim sejuk. Dalam syurga pun ada musim panas, musim sejuk ke? Tak, maksudnya syurga yang diperuntukkan itu panasnya bukanlah panas macam dunia, sejuknya bukanlah sejuk seperti dunia, nyaman, seronok, gembira orang dalam syurga ya. Baik, di tempat lain Allah berfirman, mereka mengkehendaki ridha-Nya. Mereka mengkehendaki ridha Allah Subhanahu wa taala. Macam kita baca di hujung surah Al-Kahfi itu. Kan? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengannya, maka ada riba amal salih yang penuh keikhlasan. Jangan mengharapkan satu perkara yang dilakukan itu ada tujuan lain yang tersembunyi di sebalik amalan dia. Dunia akhirat akan datang kepadamu untuk melayanimu tanpa susah payah bila engkau mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Kerana pertolongan itu Allah berikan hanyalah kepada datang daripada Allah yang maha mulia, yang maha benar. Ketuklah pintu Allah SWT. Beza ya, kita ketuk pintu manusia ni, kita perlukan macam-macam. Nak kena buat appointment. Kadang-kadang kita dah buat appointment pun dijanjikan untuk kita satu orang ke masa, tiba-tiba dia tak dapat penuhi. Mungkin dia lambat habis meeting sebelumnya, maka masa tinggal untuk kita 10 minit.
Dalam 10 minit tu dia ada meeting berikutnya pula, nak kena lari pergi sana kemari. Itulah perhubungan kita dengan manusia. Tapi magicnya dengan Allah, tuan-tuan, bila Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Mengapa hamba tidak datang berjumpa dengan aku, kata Allah SWT. Kita nak jumpa dengan orang kat dunia yang boleh beri pada kita ni benda yang terbatas. Kadang-kadang dijanji tidak diberikan. Kita nak pergi jumpa pun payah. Tapi nak jumpa dengan Allah SWT ni setiap hari, setiap waktu, setiap malam, setiap subuh Allah menunggu. Apalah kita tak datang. Ya, alhamdulillah syukur pada ini banyak kesalahan, banyak masjid penuh subuh, alhamdulillah syukur. Ada masjid macam salat Jumaat, alhamdulillah syukur. Kita mengharapkan bukan saja sembahyang subuh ya, sembahyang isyak pun besar pahalanya berjemaah. Maghrib, asar, kita mengharapkan demikian. Kalau kita tak mampu untuk sembahyang berjemaah di masjid kerana ofis jauh di masjid dan sebagainya, kita yang set, ajak orang sembahyang. Kalau semua tak boleh tinggalkan ofis kerana masing-masing ada tanggungjawab, kita bagi-bagikan waktu. Ni pukul 5 jemaah ni grup A, 5 suku grup B, 5.30 grup C. Yang cuba kita amalkan demikian, tuan-tuan. Maka insya-Allah keberkatan akan hadir dalam organisasi kita, rumah tangga kita, kampung kita, masyarakat kita, negara kita. Gitu Jika engkau tetap berada di sana, bisikan hati akan menjadi nyata. Maka saat itu engkau dapat mengenali manakah bisikan iblis, mana bisikan keinginan, mana bisikan malaikat. Ini dipanggil sebagai lammah. Kalau panggilan daripada Allah ni, kita rasa, kata Al-Imam Yazid bin Salam, kalau panggilan daripada Allah ni kita akan bangun dengan segera. Tapi kalau panggilan malaikat, kita teragak-agak. Tadi pukul 5 pagi kita bangun, lama lagi sejam setengah subuh contoh duduk tidur lagi. Sebenarnya yang kejut kita tu malaikat suruh bangun. Tapi kan dah pukul 6 baru kita terkejut, Allahu Akbar. Gegah kita bangun, lompat kita bangun. Itu panggilan Allah sebenarnya. Jadi tuan, panggilan Allah dengan panggilan malaikat ni kuat sebenarnya untuk setiap kita. Ya. Jadi nak suburkan panggilan-panggilan ini adalah kerana kena rajin membacakannya lah dengan amal salih, berdoa, berzikir, beramal walaupun tak banyak tapi konsisten. Ini perjalanan dia. Baik. Melalui tanda-tanda kau mengetahui satu, jika makam ini telah kau capai, maka akan datang kepadamu bisikan Allah SWT. Bisikan itu mendidikmu, menegurmu. Sungguhnya bisikan itu akan membimbingmu untuk berdiri, untuk duduk, bergerak ataupun diam. Ini yang bestnya tuan-tuan, bila ada bisikan daripada Allah SWT. Bukan kita masukkan bisikan yang menyebabkan seorang tu jadi seperti halusinasi, bukan ya. Tapi bisikan ni maknanya daripada kita dapat ilham untuk melakukan ketaatan sentiasa. Macam budak sekolah lah kan, dia tak isap rokok. Kenapa tak isap rokok? Dia fikir mati. Kalau ayah aku nampak aku isap rokok ni macam mana, aku kena buang sekolah ni macam mana. Ni dulu cara kita berfikir lah. Zaman dulu susah kan, tak macam sekarang Ketahuilah sungguhnya takdir telah digariskan bagi setiap dirimu. Oleh kerana itu jangan kau minta tambahan ataupun pengurangan. Mintalah kepada Allah sebaik-baik perkara. Ya, setiap dirimu telah memiliki catatan tertentu. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, Allah telah menyelesaikan segala urusan penciptaan rezeki dan kematian. Jafatil aqlam, rufiatil akram wa jafatis suhuf. Pena telah pun kering dakwatnya. Maknanya kinayah, bahasa kiasan kepada analogi. Maknanya segala telah ditetapkan oleh Allah. Mintalah yang baik-baik. Ya, jangan disebabkan kamu tak dapat satu kebaikan yang kamu harapkan, kamu terlibat melakukan perkara yang haram. Kerana apa yang ada di sisi Allah itu terlalu mulia untuk diambil dengan cara yang haram. Ya, segala benda yang haram itu kita ambil teks dia sangat tinggi tuan-tuan. Mungkin teks yang dikenakan itu luputnya kebahagiaan daripada rumah tangga kita. Mungkin teks ataupun cukai yang kena itu sakit yang menimpa seorang daripada kita. Mungkin teks yang terima itu pada anak-anak yang tak mendengar kata-kata kita. Bahaya tuan-tuan ya. Jangan terlibat melakukan perkara yang haram. Baik. Yang pertama kali akan memahaminya adalah nuranimu, kemudian hatimu, badanmu, lidahmu. Kemudian barulah orang lain. Bila kita berdekat dengan Allah, kita jadi ahlullah. Maka Allah akan mengilhamkan kepada kita. Kalau Nabi-Nabi diberikan wahyu, tapi orang salih diberikan ilham. Macam kisah yang telah kita baca sebelum ini tentang ibu kepada Nabi Musa AS yang telah diilhamkan oleh Allah untuk mencampakkan bayinya itu dalam bakul, hanyutkan dalam sungai. Orang biasa nak begitu ke tuan-tuan? Takkan buat.
Ini hanya wali-wali Allah saja yang mendapat satu ilham yang kokoh untuk dia melakukan perkara sedemikian. Ya, baik. Jika di hati seorang hamba telah bersemayam cinta pada Allah, maka Allah akan beri kepadanya kefahaman dari sudut batin, sehingga dia akan merasa damai bersamanya, membenci sesuatu yang mengganggu kebersamaan Allah dengannya. Ini dipanggil ma'iyatullah. Innallaha ma'ana. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi-nabi mereka merupakan orang yang sangat rapat dengan Allah. Sebab itu ketika Nabi Musa diburu oleh Firaun dengan tenteranya, maka mereka mengatakan, habislah kita, belakang tentera beratus ribu bilangannya, depan kita laut, mana kita nak lari wahai Musa? Engkau ni menyusahkan kami lah Musa, kata Bani Israel. Maka jawapan Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kata-kata kamu tu semua adalah kata-kata bersifat emosional yang tak ada dasar pijaknya. Aku meyakini Allah ada bersama dengan aku. Dia pasti akan beri hidayah kepada kita untuk keluar daripada konflik, krisis ini. Itulah orang beriman, Dia berusaha, bertawakal, seperti yang kita bacakan tadi, dan dalam dirinya terpaut perasaan harap pada Allah akan keampunan kerana dia akan mati. Dalam keadaan susah atau senang, hendaklah seorang itu mencintai Allah, kaya atau miskin, sihat atau sakit. Sungguh tidak ada ubat lain kecuali tunduk patuh kepada Allah. Janganlah gelisah apabila ditetapkan satu ke atas semua perkara yang kau tidak suka, kerana segala ketetapan itu telah ada dalam hikmahnya Allah SWT, ilmunya, dan dia mengetahui segala yang terbaik buatmu. Tawakallah kepadanya, berusahalah selalu untuk jadi orang yang lebih baik dengan melakukan amal-amal salih yang tunjukkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita keselamatan dunia dan juga akhirat. Ya, setakat ini untuk renungan kita pada pagi ini menjelang kepada bulan-bulan pilihan ni tuan-tuan. Mohon kepada Allah lebih kesihatan, keafiatan, kekuatan untuk melakukan amal salih. Mengharaplah kepadanya. Walaupun sukar hidup macam mana sekalipun, tapi Allah tetap ada. Ma'iyatullah yang kita bacakan tadi. Ingat mati, bertawakal, dan kemudian hendaklah kita ni, apa yang dimaksudkan dalam hidup ni, kita sentiasa ingat kepada Allah SWT. Baik, setakat ini saja renungan untuk kita pada pagi ini daripada kitab Al-Imam Abdul Qadir Jilani, seorang wali Allah yang terkemuka, yang direkognize oleh kebanyakan para ulama khalaf tentang karamah yang Allah berikan kepada beliau secara mutawatir. Kita baca kisah karamah para awliya Allah ni untuk menjadi satu hiburan dalam keimanan padanya, beri kekuatan, beri semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita beribadah dengan sebab nak jadi wali Allah, nak dapat karamah sebagainya, itu dah jadi pendusta, jadi main-main dengan Allah. Kita beribadah kepada Allah dengan sungguh, dan Allah beri pada kita karamah tertentu, itu anugerah daripadanya. Yang penting kita kena ikhlas amalan yang kita lakukan. Sebenarnya tidur malam kita tidak terganggu dengan masuknya semut, lipas dalam mulut, semua itu menandakan kita ni wali Allah. Cuma wali ni ada banyak martabat lah. Pagi tadi kita dapat sembahyang subuh berjemaah, itu dapat meninggalkan perkara haram, kuat melakukan amal saleh, itu semua menandakan kita wali Allah, kata Imam Ghazali. Syukur cuma kita punya makam tidaklah tinggi seperti Abdul Qadir Jilani dan para salafus saleh, para khalaf, ulama-ulama Islam yang saleh, yang tinggi kedudukannya. Kita memang tak sampai ikut mereka kerana keikhlasan mereka lebih tinggi, tak boleh dibanding. Tapi tak mengapa, sekurang-kurangnya kita berada dalam lingkungan usaha untuk mendekatkan diri kepadanya, menjauhi perkara yang haram sedaya upaya kita. Baik, setakat ini saja. Mami Hajar Mai, Salam Hana. Jangan lupa tuan-tuan perempuan dengan kasihan. Saya nak mengalakkan tuan dan mendekati bulan pilihan ni, kami ada menghasilkan satu produk namanya Habatus Sauda, jenama Birka. Ini saya tunjuk siap pada tuan-tuan, bagi tuan yang belum tahu. Ni dia Ni Habatus Sauda Birka. Ini kami tuan-tuan boleh tuan-tuan amalkan setiap hari 2 biji ke, setiap malam 2 biji, insyaAllah ramai doktor pakar pun yang menggunakannya. Alhamdulillah, syukur para teknokrat. Ni dia dalam dia Habatus Sauda Birka. Tuan-tuan dapatkan daripada Telaga Biru, daripada Zazan Travel, yang kami harapkan dapat membantu menjaga kesihatan kita. Ramai yang telah pakai, alhamdulillah, syukur. Sihat tu badan, dapat tidur malam. Ada yang menyusukan anak, tambah susunya, alhamdulillah. Ada yang kurang energi, syukur, alhamdulillah. Birkah Habatus Sauda.
kita ambil dari perkataan barakah. Nampak? Birkah. Dapatkan tuan daripada Zalan Travel, daripada Telaga Biru. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam perkongsian pagi ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما روونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ونهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا لنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua, Sfani Ahmad, Rati Kasmani, Fauzia Salihah. Terima kasih pada Syahidah, Flower Power, Cikda, Azhar Safin. Terima kasih semua. Malam ni insyaAllah dalam pukul 8.30 ada kuliah. Selasa malam Rabu ada kuliah. Kita berusaha berniat untuk mengumpulkan tuan-tuan bantuan untuk berbuka puasa bagi saudara-saudara kita di negara selepas tekanan berlaku untuk mereka dan sebagainya. Tuan ada kesempatan ni jemput join kami dalam kuliah online di platform-platform ini. InsyaAllah pukul 8.30 malam dan kita ada penaung perjelas Jawi, Telaga Biru dan juga Zalan Travel bersama-sama. Terima kasih Salma, terima kasih Abu Adib, Ammar, Siti Ramlah, terima kasih semua, Inara. InsyaAllah malam ni pukul 8.30 tuan ada kesempatan boleh terlibat bersama kami dalam kuliah untuk mencari iftar buka puasa bagi sahabat-sahabat kita yang susah di luar negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safina, terima kasih Rehana, Wadah Guna, Saudak Birkah, terima kasih Hana Tafana, terima kasih semua. Jumpa lagi malam ni insyaAllah. Azrafia, terima kasih. Mina Isa, Hashima, Sauda, Juliani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.